Hari kedua kempen pilihan raya kecil, Parlimen Pulai terus rancak. Semua calon tampil bersemangat demi memacu momentum menuju hari pengundian 9 September nanti. Perinciannya bersama Nur Iliana Khalid dari Johor. Baiklah, terima kasih. Cabaran besar menanti calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat yang bakal menerima tentangan calon PN Zulkifli Jaafar dan bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Suhaizan yakin sokongan rakyat terhadapnya baik bagi menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat nanti. Meskipun persepsi pengundi yang merasakan tiada kepentingan mengundi kerana telah mengundi 2 kali sebelum ini, namun penting bagi pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Komitmennya memberi yang terbaik bagi menyambung legasi ditinggalkan penyandang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bahawa ini adalah satu pilihan raya yang penting. Kerana jika mereka tidak mengundi, maka mungkin akan menjejaskan umpamanya kalau menang dari segi majoriti yang kurang meyakinkan, ini akan menyebabkan ada ruang-ruang di mana pihak-pihak tertentu akan memainkan bahawa sokongan kepada PH dan BN ini tidak begitu meyakinkan di Johor. Dan apa yang saya boleh nyatakan, beliau orang yang memang bagus. Bagus dan berdedikasi. Dan sebab tu beliau dilantik sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat sebelum ni. Jadi dari segi ketokohan beliau ada, dari segi kemampuan dia untuk mentadbir pun ada, dan kemampuan beliau untuk bersama-sama dengan rakyat pun ada. Harapan saya semoga mereka semua kalau menang, sekiranya sesiapa-siapa lah yang menang akan memberi perkhidmatan yang baik untuk kami semua yang di kawasan Pulai inilah. Perpustakaan Komuniti atau Komlip di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Johor Bahru merupakan sekolah pertama di negara ini yang beroperasi menggunakan kontena dan tenaga solar. Idea itu juga diikuti sekolah di Perak dan Kedah yang memiliki ciri sama. Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia, Dr. Ghazali Mohamad Fazil berkata, inovasi unik itu hasil kolaborasi antara agensi kerajaan dan swasta. Ia harus menjadi contoh dan tanggungjawab semua dalam membudayakan amalan membaca dalam kalangan rakyat. Individu pun yang mampu datang ke Naban harus berkolaborasi untuk membanggakan lagi banyak perpustakaan, lagi bagus untuk masyarakat kita, untuk membudayakan pembacaan itu sendiri. So again, alhamdulillah, walaupun konten ini dalam berbentuk komik, actually komik sebenarnya benda yang bagus untuk pelajar muda. Kita berkolaborasi, kita berikan sumbangan komik setiap bulan, dan juga kita bekalkan dengan IP daripada Kadar Keluarga 4 Star sendiri, seperti daripada siri Lawak Campus, siri Adventure dan siri Candy, dan kita realisasikan supaya library seperti ini boleh diberikan semula kepada komuniti-komuniti setempat. 528 sekolah telah mengadakan lawatan ke sana sejak ia mula dibuka Jun lalu. Berbaki 4 hari menuju Hari Kebangsaan, seorang pemilik rumah di Batu Pahat, Razali Parman, teruja menghias kediamannya dengan lebih 300 jalur gemilang dan bendera setiap negeri bagi menyemarakkan suasana sambutan. Sejak 6 tahun lalu, beliau tidak pernah gagal menghias kediamannya dengan pelbagai dekorasi melambangkan patriotisme. Tindakan itu cara terbaik menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu. Memperingatilah jasa-jasa pejuang yang lepas. Kita tak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita lahir negara dah merdeka dan kita memperingatinya dengan cara membuat inilah supaya anak-anak muda, budak-budak bawahan dapat memberi semangat untuk negara seterusnya. Hasilnya, kediaman beliau sering dicalonkan sebagai lokasi pertandingan bertemakan kemerdekaan. Lebih manis, 1,000 pengunjung sudah melawat kediamannya termasuk dari Singapura. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor petang ini. Kembali bersama penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Iliana.
Masih lagi mengenai perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. 7 permit diluluskan polis Johor setakat semalam. Jurucakap media PRK, Superintendent Ibrahim Matsum kata ia melibatkan 3 permit ceramah dan 3 permit kempen bagi Parlimen Pulai. Manakala 1 permit ceramah untuk Dun Simpang Jeram. Sehingga kini tiada sebarang kertas siasatan dibuka. Polis menasihatkan semua parti serta kumpulan penyokong saling menghormati dan tidak menimbulkan kerosakan terhadap harta benda. Kempen terus digerakkan calon Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Mereka menyantuni dan mendengar permasalahan penduduk Dun Simpang Jeram. Bagi calon PH, Insinyur Nazir Abdul Rahman antara fokusnya menjamin kebajikan Persatuan Veteran ATM. Beliau yang juga bekas jurutera memaklumkan sedang melakukan kajian bagi mengurangkan risiko banjir terutama di kawasan rendah di Simpang Jeram. Manakala gerakan kempen bagi calon PN Dr. Mazri Yahya dimulakan seawal pagi tadi di Bukit Bakri, Muar. Beliau sempat menziarahi penduduk di Taman Makmur yang menderita penyakit kronik. Dalam kesibukan berkempen secara fizikal, calon bertanding juga aktif menggunakan platform media sosial. Akaun TikTok Suhaizan Kayat padat pengisian video aktiviti kempen menyantuni rakyat. Beliau turut memuat naik video bual bicara berkaitan politik di Johor yang disifatkannya berbeza dengan negeri di utara dan pantai timur. Turut aktif berkempen di TikTok ialah Insinyur Nazri Abdul Rahman yang mewakili PH untuk Dun Simpang Jeram. Tinjauan mesra beliau mendekati pengundi mendapat tontonan tertinggi di TikTok. Dan bagi calon PN Parlimen Pulai Zulkifli Jaafar pula, rangkuman kempennya turun padang turut dikongsi bersama warga maya. Sementara itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor sekali lagi mengeluarkan garis panduan larangan menjalankan sebarang kegiatan politik di masjid atau surau. Ia termasuk aktiviti menyampaikan ucapan atau bantuan melainkan Menteri Besar dan Exco Hal Ehwal Agama Islam atau mana-mana pihak yang mendapat kebenaran pihaknya. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid menerusi kenyataan turut memaklumkan larangan memasang bendera atau logo parti politik di dalam kawasan masjid dan surau. Turut dilarang menghina kaum lain yang tinggal di Johor. Perasmian atau pelancaran program pengimarahan di masjid dan surau juga dilarang melainkan Menteri Besar dan Exco berkaitan. Sekiranya gagal, patuh arahan boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 9 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Menteri Rahmah itu gelaran yang diberi kepada Datuk Seri Salahuddin Ayub selepas pelbagai inisiatif dikenal untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Lebih sebulan, Menteri KPDN itu meninggalkan kita, jasa dan perjuangan Allahyarham terus menjadi sebutan. Ikuti laporan wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim menyingkap legasi Datuk Seri Salahuddin Ayub. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub merupakan anak jati Kampung Serkat Tanjung Piai, Johor. Sebelum menyertai dunia politik, Allahyarham aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO. Karier politik beliau bermula dengan pelantikan sebagai naib yang di-Pertua PAS Pontian. Sejak itu, Datuk Seri Salahuddin memegang pelbagai jawatan sehinggalah beliau menyertai amanah pada tahun 2015. Ahli Parlimen Pulai yang turut merangkap Dun Simpang Jeram itu pernah dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani selepas menang PRU 14. Namun, namanya melonjak apabila beliau menjadi tunjang inisiatif Rahmah sebagai agenda mensejahterakan rakyat. Banyak membantu kita dari segi kewangan. Setiap hari kita nak makan pun kita mesti fikir kan berapa kita punya bajet. Tapi dengan menu Rahmah kita dapat makan sama macam orang sama tapi dalam amount RM5. Itu yang orang kata syukurlah banyak. Apa yang saya tengok menu Rahmah ni banyak menolong orang-orang yang kurang mampulah. Sebab bagi menu contohlah yang kita selalu makan kat sini selera kampung, kita dapat variety of makanan lah, ada sayur, ada nasi, ada karbohidrat kan, lauk, so protein untuk kita makan lah, so macam berbaloi lah untuk diteruskan. Inisiatif Payung Rahmah yang dilaksanakan KPDN terbukti berjaya menstabilkan inflasi pada kadar lebih rendah.
kadar inflasi subkumpulan makanan di luar rumah berkurangan kepada 8.1% pada Mei berbanding 9.6% pada November tahun lalu. Kadar inflasi dipengaruhi juga oleh sentimen dan kelakuan pengguna. Program Menu Rahmah sebenarnya telah membuka satu paradigma baru di dalam pemikiran dan tingkah laku pengguna. Pemergian Allahyarham amat dirasai rakyat yang sentiasa menantikan perkembangan inisiatif Rahmah seperti Menu Rahmah, Bakul Rahmah, Pakej Rahmah dan Kafe Rahmah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ilham digerakkan Allahyarham itu dianggap jenama tersohor yang dibanggakan Kerajaan Perpaduan. Sehingga kini, Menu Rahmah masih lagi dapat dirasai ataupun dinikmati oleh rakyat dengan sepinggan nasi berserta lauk dan sayur yang berharga RM5. Ianya hasil cetusan idea Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub menerusi inisiatif Payung Rahmah. Nur Fatah Abdul Rahim, RTM. Di Bukit Gambir Muar, warga mas rentung dalam kebakaran di Kampung Sungai Pilah. Komando Operasi Penolong Penguasa Bomba, Rafia Aziz berkata mayat lelaki berusia 81 tahun itu ditemukan di dapur kediaman yang terbakar. Kebakaran memusnahkan 80% kediaman. 16 anggota balai dan penyelamat tangkap serta Bukit Gambir digerakkan ke lokasi bagi memadam kebakaran. Kebakaran berjaya dikawal 40 minit kemudian. Cubaan seorang lelaki membeli diesel bersubsidi di stesen minyak sekitar Johor Bahru untuk dijual ke pasaran gelap berjaya dihudu polis. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata suspek warga tempatan berusia 42 tahun diberkas di kawasan perindustrian Seri Purnama Johor Bahru Jumaat lalu. Pasukan Gerakan Am Batalion 5 turut merampas 5,000 liter diesel. Nilai rampasan lebih RM125,000. Hasil semakan turut mendapati suspek memiliki rekod jenayah berkaitan Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kes disiasat KPDN mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis Johor nafi berlakunya sambutan kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata hasil siasatan mendapati ia merupakan program KL Munajat bersama beberapa pendakwah yang berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bulan lalu. Video itu telah disunting dengan memasukkan sorakan luaskan Kuasamu Johor untuk perkongsian pengguna media sosial lain. Pihaknya telah membuka kertas siasatan dan sedang mengesan individu yang tidak bertanggungjawab kerana menimbulkan isu provokasi serta fitnah dalam kalangan masyarakat. Kes disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Susulan tular video mengenai sekumpulan lelaki berzikir sambil mengelilingi makam Tok Kenali di Kota Baru, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata tindakan berhubung perkara itu tertakluk kepada kuasa Jabatan Agama Islam di negeri terbabit. Jadi sama ada yang dilakukan oleh memenuhi hukum ataupun adab yang ditentukan oleh Islam, yang itu kita serahkan kepada Mufti Negeri Kelantan lah untuk menentukan, sebab persoalan hukum itu terletak di bawah kuasa negeri, iaitu kuasa Mufti negeri tersebut.